Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Canjuran SPM 2020 yang kini menanti hari. Lebih kurang seminggu saja lagi kertas pertama akan bermula dan untuk matematik lebih kurang dalam 2 minggu anda akan menempuh kertas matematik SPM 2020. Jadi saya mendoakan anda semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat dan juga dalam keadaan yang penuh fokus untuk membuat persiapan akhir. Okey, sebelum kita menghadapi peperangan yang besar ini. Jadi sebelum kita bermula, ingin saya berpesan kepada semua calon-calon SPM khususnya bahawa dalam kita menempuh hari-hari terakhir ini sebelum kita menghadapi peperangan yang besar, diharapkan anda semua kekal tenang dan tolong jaga kesihatan, kerana kesihatan sangat penting. Di samping kita sedang mempersiapkan diri dengan pelbagai persiapan untuk menghadapi SPM, kesihatan diri juga harus diberikan keutamaan, kerana kesihatan itu penting untuk kita dapat menghadapi SPM dengan baik. InsyaAllah saya doakan kesihatan anda semua dalam keadaan yang baik sentiasa, insyaAllah. Mudah-mudahan anda dapat menghadapi SPM dengan sempurna sekali dan insyaAllah keputusan yang akan diperolehi adalah keputusan yang sangat membanggakan, insyaAllah. Jadi pada malam ini bersama Cikgu Azmi live di FB, saya akan kongsikan tips untuk menghadapi peperiksaan SPM khususnya bagi topik ataupun bagi subjek matematik. Okey, dan ini merupakan live yang terakhir untuk sesi 2020 bagi calon-calon SPM, dan diharapkan perkongsian pada malam ini akan memberikan manfaat kepada anda, sedikit sebanyak memberikan panduan supaya anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih kemas lagi untuk menghadapi peperiksaan yang besar, iaitu peperiksaan SPM 2020 khususnya bagi subjek matematik. Jadi pada malam ini kita akan melihat ataupun saya berkongsi dengan anda apakah tips untuk menghadapi SPM matematik 2020. Mari kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, baik. Kita tengok dulu secara imbas, sekali imbas kita tengok untuk matematik, iaitu 1449 kod dia. Kita ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Okey, untuk matematik kertas 1 kita ada 1 jam 15 minit. Okey, dan ada 40 soalan. Anda harus menjawab ke semua soalan, wajib jawablah. Okey, dan yang penting kat sini adalah dalam kertas 1 ni anda hanya ada masa purata lebih kurang 1 minit 9 saat. Okey, untuk menjawab satu soalan. Jadi dekat sinilah anda perlu merancang masa yang baik seminimum yang mungkin untuk memastikan kita dapat menjawab ke semua 40 soalan itu dengan baik. Okey, memang berdasarkan rungutan para pelajar memang seolah-olah masa itu tak cukup, tetapi kita harus bijak menggunakan masa dan ada teknik-teknik yang harus kita gunakan supaya masa itu dapat dijimatkan dan dapat diberikan tumpuan untuk soalan yang lebih sukar arasnya. Okey, jadi untuk itu calon-calon harus bijak menggunakan masa 1 minit 9 saat untuk satu soalan. Okey, cubalah menggunakan masa dengan baik sekali. Okey, untuk kertas 2 pula 1449/2 matematik kertas 2 akan mengambil masa selama 2 jam 30 minit. Okey, kita ada dua bahagian. Bahagian A struktur ada 11 soalan, wajib jawab semua. Bahagian B kita ada soalan struktur juga sebanyak 5 soalan dan kita hanya pilih 4 sahajalah. Okey, apa yang ada di kertas 2 bahagian B? Kita ada apa? Graf fungsi. Okey, graf fungsi ada 3. Graf fungsi ada 3 graf fungsi kuadratik, graf kubik dan graf salingan. Okey, kemudian kita ada apa? Soalan penjelmaan. Soalan ke-13, soalan penjelmaan. Okey, kita ada soalan ke-14 iaitu soalan statistik. Statistik kita ada apa? Kita ada histogram, poligon kekerapan dan ogif. Ni semua kena ingat ni. Kena refresh balik Okey, dan kita ada soalan ke-15 iaitu soalan penandangguakan. Okey, dan soalan ke-16 adalah soalan bumi Okey, biasanya kita akan ambil 4 soalan. Kita akan pilih 4 soalan daripada 5 soalan di bahagian B.
Dan untuk bahagian B ni ataupun di kertas 2 ni, kita hanya ada purata lebih kurang 10 minit untuk satu soalan. Jadi di sinilah pelajar harus memanfaatkan masa yang ada. Kalau memang ada kita akan lihat, memang ada nanti di bahagian A khususnya ada topik yang direct. Maksudnya soalan tu bentuk direct. Ada topik yang senang. Jadi pastikan anda memanfaatkan masa 10 minit tu untuk menjawab soalan itu dengan baik, dan kalau boleh dapat dijematkan masa itu, selebihnya masa itu dapat di top up, okey, pada bahagian B. Kerana bahagian B di sana ada graf, ada pelan, ada apa lagi? Dua graf tau, statistik dan juga graf fungsi. Jadi untuk melukis graf soalan 12 dan soalan 14 tu memerlukan masa yang agak panjang. Okey, biasanya anda akan masa biasanya minimum lah 10 minit ataupun 15 minit. Jadi walaupun begitu, kita harus pastikan graf kita tu dapat dihasilkan begitu baik, dan untuk memastikan benda itu berlaku menjadi realiti, anda harus memanfaatkan masa yang diberikan dengan seminimum yang mungkin. Okey, baik. Kita ada, maksudnya kertas 1 dan kertas 2 ada 140 markah. 40 markah di kertas 1 dan 100 markah di kertas 2. Kita lihat seterusnya. Baik, saya kongsikan di sini tips untuk menjawab kertas 1. Okey. Baik, mungkin di sekolah guru-guru dah banyak bagi tahu, dah kongsikan tips untuk menjawab. Tapi malam ni saya kongsikan juga pada pandangan saya apa yang harus anda beri perhatian dalam tempoh 2 minggu ni, persiapan akhir sebelum kita menghadapi SPM Matematik. Baik, yang pertama untuk kertas 1. Okey. Pastikan kita menjawab dulu soalan yang direct ataupun soalan yang mudah. Tentu ada. Dalam 40 soalan kertas 1 tu, mesti ada soalan yang direct, soalan yang mudah. Okey? Dan kita utamakan itu dulu supaya kita boleh dapat menjawab soalan lain yang arahnya sukar dengan jumlah masa yang mencukupi. Itu sebab penting ni. Kalau kita tak tahu kedudukan mana soalan yang senang, kita akan membazir masa kerana kita terlalu banyak fokus kepada soalan yang susah. Sedangkan ada soalan senang di pertengahan ataupun di hujung soalan. Dalam 40 soalan tu ada di sana soalan yang mudah. Jadi kita harus lihat dulu di manakah kedudukan soalan yang mudah dan kita jawab yang itu dulu. Dan okey. Dan lihat juga soalan secara sebentar lalu. Baik. Macam mana yang sebentar lalu tu? Saya tunjuk dulu Okey. Ini tadi saya kata ni, kita ada dua contoh lah. Saya bagi contoh soalan pendek macam ni, satu lagi soalan panjang. Okey, mana soalan pendek ni ada dalam soalan tu, utamakan dulu. Dan kita pastikan pula kita tahu buat. Jangan soalan pendek pun kita tak tahu buat. Jadi maksudnya kita pastikan kita boleh buat soalan pendek ni, kita boleh jawab dengan seminimum yang mungkin. Okey, pastikan dalam masa 1 minit 8 saat ataupun 9 saat tu, 1 minit 9 saat tu kita dapat minimumkan masa yang kita gunakan untuk menjawab soalan yang pendek. Kerana masa yang selebih itu kita boleh top up untuk soalan yang panjang. Okey, jadi penting untuk pelajar menjawab atau mengutamakan dulu soalan yang pendek dan meringkas ataupun soalan yang mudah ataupun soalan yang rendah aras kesukaran dia. Okey, dan lihat dulu soalan itu secara sepintas lalu. Masa bila nak lihat? Baik. Ketika kita dapat kertas sebelum kita memula jawab, pengawas peperiksaan akan mengarahkan kita buat semakan kertas soalan. Jadi kita pun semak. Bila kita semak tu sambil kita tengok, kita akan nampak sepintas lalu, kita akan nampak mana kedudukan soalan yang senang, mana kedudukan soalan yang susah. Okey, ini sebelum kita mula. Okey, jadi kita gunakan masa untuk menyemak halaman soalan tu. Masa itulah kita akan tengok sekali imbas di manakah kedudukan letaknya soalan yang mudah dan soalan yang susah. Okey? Jadi ini akan bantu anda untuk cepat jawab supaya kita dapat akhirnya boleh menjawab ke semua soalan, 40 soalan tu dengan baik, insya-Allah. Okey? Baik, itu yang kedua. Baik, yang ketiga dan keempat. Okey, tips yang ketiga dan keempat. Kuasai soalan yang hanya perlu guna kalkulator. Ada soalan di kertas 1 yang hanya menggunakan kalkulator saja. Okey, jadi anda harus manfaatkan peluang itu, okey, supaya masa yang diberikan tu, yang diperuntukkan itu, anda dapat memberikan sedikit
ataupun top up kepada soalan yang panjang, soalan yang susah. Okey, dan potong mana-mana pilihan jawapan yang tak logik. Contoh macam ni. Okey Okey, contoh macam soalan macam soalan ni. Okey, kita ada 2.35 darab 10 kuasa negatif 5 darab 45 darab 10 kuasa negatif 6. Soalan macam ni kita boleh guna kalkulator, dan pastikan anda tahu gunakan kalkulator. Okey, so masa ni siapa yang tak tahu tu kena praktis lah supaya anda boleh dapat jimatkan masa. Okey, dan kita boleh jimatkan lagi dengan menggunakan kaedah eksponen, fungsi eksponen. Okey so kat bawah tu dia tulis 2.35 E tu huruf besar. Di kalkulator kita ada kan fungsi eksponen, EXP, eksponen. Eksponen tu mewakili darab 10 kuasa. Jadi kita menggunakan eksponen tu kita dapat jimatkan masa. Kita lebih pantas lagi dapat menjimatkan masa dan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih pantas. Okey, dan fungsi eksponen ni dapat kita guna pakai dalam soalan dalam bentuk macam ni lah, bentuk piawai macam ni kan. Okey, bentuk piawai ni kita gunakan eksponen. Okey, jadi kita dapat jimatkan masa lah. Okey, baik. Okey, jawapan lebih baik, tengok contoh soalan yang kedua. Yang ni pula skill yang anda perlu ada adalah anda boleh memotong mana pilihan jawapan yang tak logik ataupun yang tak kena dengan pilihan jawapan kita pertama. Okey, bila kita mula mengira, kita akan dapati bahawa ada pilihan jawapan yang tak kena ataupun tak masuk dengan jalan kerja yang kita buat. Jadi kita boleh potong. Okey, umpamanya macam ni. Untuk soalan trigo ni diberi y sama dengan negatif cos x bagi julat 0 hingga 180. Okey, jadi pelajar akan menggunakan kalkulator. Okey, kita pun type lah negatif cos 0 dulu. Okey, negatif cos 0, kita akan dapat negatif 1. Okey, kemudian kita tekan lagi negatif cos 90, dapat apa? Dapat 0. Kemudian dapat negatif cos 180, kita akan dapat 1. Okey, so nilai-nilai ini, kejap saya cuba gunakan ni jap. Kalau dapat Okey, so nilai-nilai ini jap. Tak dapat guna Sekejap saya nak guna saya punya pen, tak dapat pula. Okey, tak apalah Okey, so kalau pelajar gunakan kalkulator, perhatikan bila kita dapat negatif cos 0 tu sama dengan negatif 1, cuba tengok pada graf, pada jawapan tu A, B, C dan D. Yang mana satukah graf yang mula pada negatif 1? Adakah A, adakah B, adakah C ataupun D? Okey, jadi dekat sini kita dapat jawapan dah. Okey, kita tengok B kan, graf itu bermula pada negatif 1. Maknanya pada ketika negatif cos 0, graf itu bermula pada negatif 1. Jadi jawapan kita adalah, okey, cuma saya nak tekankan kat sini adalah bila melibatkan jawapan yang ada pilihan jawapan ni di kata satu, ada A, B, C, D ni, pastikan anda tahu, okey, mesti ada 2 ataupun kadang-kadang mungkin 3 jawapan yang tak logik. Jadi kita boleh potong terus. Bila kita potong pilihan jawapan yang tak logik, jadi kita dapat mengecilkan ruang pilihan tu. Jadi antara 2 pilihan lagi, okey, kita boleh pilih jawapan yang lebih tepat. Okey, jadi sebab itu potong awal-awal mana jawapan yang tak logik. Boleh Baik, kita pergi seterusnya. Okey, tips yang seterusnya, tips yang ke-5 dan 6. Okey, mahirkan diri untuk guna pelbagai kaedah penyelesaian. Maksudnya dalam matematik ke tahap 1 ni bukan tergantung ataupun berdasarkan satu saja kaedah penyelesaian. Dia ada banyak. Okey, kalau anda explore lagi banyak di YouTube sebagainya, ada banyak video dan ramai guru yang mempamerkan ataupun menerangkan, memperkenalkan pelbagai bentuk kaedah penyelesaian yang lain daripada lain atau yang lebih mudah lagi. Okey, jadi kita boleh gunakan pelbagai kaedah penyelesaian tu untuk membantu kita menjawab ketah tu dengan baik dan pantas. Okey, baik, yang seterusnya mengelakkan kecuaian operasi aritmetik. Baik, tengok sini Okey, inilah yang saya maksudkan. Okey, contohnya dalam soalan kuadratik ni, kita ada, kalau ikutkan sebenarnya kita ada kaedah panjang. Itu kaedah panjang. Okey, yang satu lagi adalah kaedah pendek. So bila anda mahir menggunakan pelbagai kaedah, okey, kita dapat menggunakan kaedah yang lebih ringkas, lebih pendek untuk menjawab soalan.
Okey, tak salah kalau kita buat kaedah panjang, tetapi harus diingat masa yang kita ada tu terhad. Jadi kita kena cepat buat. Okey, saya bimbang bila anda buat cara panjang, tiba-tiba dah lah panjang salah pula kan. Kita pun mungkin anda akan menghadapi sedikit tekanan ketika itu. Jadi perlu daripada sekarang untuk anda menguasai kaedah pendek ataupun kaedah alternatif. Okey, kaedah alternatif yang boleh menjawab soalan yang sama. Okey, kalau kita tahu dah ada kaedah lain yang lebih ringkas, lebih pendek, why not kita gunakan? So kita gunakanlah kaedah pendek. Okey, yang penting kita faham macam mana guna kaedah itu dan ia boleh menjawab soalan yang kita sedang hadapi. Okey, so ini adalah kemahiran yang anda harus pegang, anda harus kuasai dalam tempoh 2 minggu ini. Okey. Okey, jadi seterusnya. Okey, jawapan tadi tu saya nak tunjuk kaedah ringkas tu, tapi malam ni minta maaf tak dapat nak gunakan saya punya pen ni. Saya cuba sekali lagi mana tahu jadilah kan. Nampaknya tak jadi tadi kan. Saya nak gunakan pen saya ni tapi tak dapat. Pen tak dapat guna. Saya cuba jap. Ada pula. Okey. Boleh guna pula tiba-tiba boleh guna. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba Baik. Kalau dapat ni rezeki anda lah Baik, yang saya masukkan adalah yang ini kaedah panjang. Okey, biasalah untuk kaedah panjang ini kita akan pertama sekali kita akan buat darab lah kan. Kita akan kembangkan. Okey, R darab R, R kuasa 2 kan. Lepas tu R kali negatif S, kita akan dapat negatif RS. Lepas tu yang ni darab ni pula, R darab S, kita akan dapat positif RS. Kemudian kita akan dapat S darab dengan S, kita akan dapat negatif X kuasa 2. Benda yang sama kita buat dalam di kelas kan. Betul juga dengan ni lah. Untuk RS tambah S kuasa 2, kita akan kembangkan dia akan jadi R tambah S darab R tambah S 2 kali. So kita akan kembangkan jugalah macam masa. Okey, kembangkan macam masa. So ni ialah hasil kita. Akhir sekali kita akan dapat jawapan dia negatif 2RS tolak 2S kuasa 2. Okey, apa yang saya nak tekan kat sini, ada kaedah lain yang lebih ringkas yang menjurus kepada jawapan yang sama. Tengok kaedah pendek. Kaedah pendek ni, okey, kalau anda tengok RS ada dua pemboleh ubah, R dengan S. Okey. Jadi kalau anda lihat operasi kat sini, kita ada tambah dan juga tolak kan. Okey. So bila ada dua simbol yang berbeza, tentu yang di tengah-tengah tu akan terhapus. Maksudnya, cuba perhatikan sini Cuba tengok tadi kaedah panjang ni. Kan kaedah panjang ni. Okey, kalau kita dapat satu simbol positif, satu lagi negatif kan. So kita akan dapat macam ni kan, betul tak? Negatif 1, positif 1. Hasil nanti yang ini akan hapus, betul tak? Akan terpotong ataupun terhapus. So maksudnya kalau kita dapat dah satu apa tu dia punya faktor tu kan, dua faktor tu, kita dapat dua simbol yang berbeza, satu positif atau negatif, kita akan dapati bahawa yang tengah-tengah tu akan terhapus. Maka tak perlu tulis lagi dah. Kita hanya fokus pada mana? Kita fokus pada yang depan dan yang hujung, iaitu R ni. R ni tentu akan jadi R kuasa 2, dan kemudian yang hujung S tu adalah S kuasa 2. Nampak? Kita hanya buat R kuasa 2, S kuasa 2 je. Simbol, oleh kerana dia adalah satu positif, satu negatif, maka kita gunalah negatif. Okey? Kalau dia simbol dia sama, dia akan jadi positif. Okey? Simbol yang berbeza dia akan jadi negatif. Okey, baik. Yang ni, cuba tengok ini. Saya nak fokus yang ni pula. Okey, R tambah S kuasa 2. So, kalau ikut kaedah panjang, kita akan buat macam ni kan. R tambah S kan. Okey, lepas tu kita kembangkan. So, benda yang sama kita boleh buat. Cuma kaedah pendek adalah, kita tengok saya tulis kat sini. Untuk R tambah S kuasa 2 Okey, cuba tengok. First, tempat yang pertama ialah kita ambil R dulu. R kuasa 2. R kuasa 2 adalah R kuasa 2 lah. Okey. Kemudian, seterusnya, yang di tengah. Yang tengah-tengah tu apa nak buat? Darabkan R dengan S. R darab S. Okey. R darab S, kita akan dapat RS. Lepas tu, darabkan dengan 2 ni. Darab 2 bukan kuasa 2, darab 2. Semula R darab dengan S. Lepas tu, darab dengan 2. Kita akan dapat 2. Okey. 2
RS. Okey, nampak? R darab dengan S darab dengan 2. Kita akan dapat 2RS. Kemudian kita ambil yang ujung. Okey, tambah. Yang ujung ni kita ambil S kuasa 2. Kita akan dapat S kuasa 2. Okey? Nampak? So, apa yang saya buat ni, kan, cara pantas untuk dapat benda ni. Cuba tengok ni. Yang ni. Nampak so yang ni pun samalah kaedah panjang tadi ni. Setelah kita buat kembangan, kita akan dapat macam ni lah. R kuasa 2 tambah RS tambah RS tambah S kuasa 2. Maka kalau kita permudahkan, kita akan dapat R kuasa 2 tambah 2RS tambah dengan S kuasa 2. Kan benda yang sama? Nampak? Apa yang saya buat kat atas tu dengan yang bawah adalah benda yang sama. Cuma saya dapat ringkaskan. Okey? Dia punya kembangan tu tanpa kita perlu jalan kerja yang panjang. Okey? Nampak So, ini adalah contoh bagaimana kita dapat menjimatkan masa dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey? Penting untuk kita ketahui bahawa ada di sana kaedah yang lebih ringkas, okey, tetapi boleh menjawab soalan yang dikendaki. Okey? Jadi ada banyak lagi kaedah lain untuk pelbagai topik. Anda harus explore dan kuasai seboleh mungkin dalam tempoh 2 minggu ni. Okey? Ini contoh yang saya bagilah. Okey. Baik, yang saya nak tekankan juga di sini adalah elakkan kecuaian operasi aritmetik ni. Operasi aritmetik, kecuaian. Yang mana kecuaian? Cuba tengok sini. Okey, saya fokus kat sini saya beri perhatian anda kat sini. Yang sini pelajar selalu silap, cuai. Okey, tengok bila kita selesaikan kembangan ni, kan kita akan dapat yang ni, betul tak? Okey, perhatikan yang ini dia masih dalam kurungan. Perhatikan di sebelum kurungan ni ada simbol negatif. Nampak tak? Simbol negatif. Okey So, bila simbol negatif, bila kita berdepan dengan kurungan, dia akan darab dalam tau. Negatif ni akan darab dengan R. Macam Okey. Lepas tu, negatif ni akan darab dengan yang ni. Negatif ni akan darab dengan yang ni. Negatif ni akan darab dengan yang ni. Ringkas ceritanya adalah, apabila awak jumpa kurungan, di belakang kurungan tu ada simbol negatif, maka yang dalam, simbol dalam kurungan tu semuanya akan bertukar. Semuanya akan bertukar. Okey? Maka kita akan dapat macam ni. Nampak? Okey? Yang menjadi masalah adalah pelajar, dia buat betul lah tapi cuai. Okey, dia tak tukar simbol tu. Yang dalam kurungan tu dia tak tukar simbol. Sedangkan di sebelum kurungan tu ada simbol negatif. Nampak ni? Simbol negatif ni. Ada simbol negatif. Dia lupa nak darabkan negatif ke dalam kurungan. Kena ingat negatif yang di luar kurungan tu, yang sebelum kurungan ni, perlu darab dengan semua pemulik ubah yang ada dalam kurungan. Kena jumpa satu-satu. Jadi ringkas ceritanya adalah, bila ada negatif, dia akan merubah semua simbol dalam tu. Dia kalau asalnya positif, dia akan berubah jadi negatif. Okey, kalau asalnya negatif, dia akan berubah jadi positif. Yang tu jangan cuai kadang pelajar cuai kat situ, menyebabkan jawapan kita tak dapat. Okey, sayanglah kita dah tahu buat, tinggal lagi kita cuai dari segi operasi aritmetik. Jadi benda ni harus beri perhatian Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Okey, tips menjawab kata 2 pula. Tadi kata 1, sekarang kata 2 pula. Okey, kata 2. Apa yang penting untuk anda menguasai? Pertama adalah anda harus tahu score point pada setiap soalan. Di kata 2, banyak markah ditawarkan. Pelbagai topik itu anda harus tahu topik itu berapa markah. Contoh kat depan ni saya bagi tentang topik apa ni? Ni adalah topik kuadratik. Macam mana saya tahu dia kuadratik? Dia adalah melibatkan kuasa 2. Satu lagi, cuba tengok dia cerita pasal luas permukaan papan nyataan. Kan? Bila luas papan nyataan ni, kan papan kan bentuk segi 4. Bila luas kan panjang kali lebar. Tentu melibatkan kuasa 2. Okey? Jadi cuba tengok sini. Kita akan menjawab soalan kuadratik. Baru markah yang dia bagi. Markah dia ada 4. Biasanya soalan kuadratik ada 4 markah. Okey? Dan biasanya akan kita punya persamaan tu akan menghasilkan kuasa 2. Bila kuasa 2 tu confirm dia adalah kuadratik. Jadi yang saya nak bagi tu kat sini adalah score point tu. Untuk kuadratik contoh kuadratik ada 4 markah. So anda harus tahu kat mana 4 markah tu. Cikgu mesti dah bagi tahu dalam kelas. Okey, contohnya soalan topik set baru markah 3 markah. Okey, bila tahu 3 markah, dekat mana 3 markah tu? Apa yang menyumbang 3 markah?
Contohnya apa lagi soalan tentang garis dan sata. Okey, 3 markah. Kat mana 3 markah? Menamakan sudut 1 markah. Kemudian mengira sudut yang dikedaki 2 markah. Lalu 3 markah. Benda-benda tu adalah score point yang anda harus tahu untuk kita tidak tersasar masa kita menjawab soalan kertas 2. Baik, saya pergi terus ni. Kita tengok Okey. Ada sebuah papan kenyataan berbentuk segi 4 tepat. Dia bagi keyword kat sini, segi 4 tepat. Okey. Jadi dalam otak kita akan set bila segi 4 tepat, luas mesti panjang kali lebar. Okey. Dia bagi panjang dan dia bagi panjang x tambah 3 dan lebar dia 2x tolak 1. Dan dia bagi luas permukaan papan kenyataan itu adalah 15 meter persegi. Dia suruh hitung nilai x. Okey, sekarang kita dah tahu dah dia adalah topik kuadratik. So cara buat dia adalah pertama pelajar kena lukis segi 4 papan kenyataan tu. Tengoklah pada situasi yang diberi. Kadang-kadang dia bagi situasi padang, kolam ke kan, frame gambar ke kan. Jadi yang penting kita tahu visualize balik ataupun kita cuba bagi gambaran semula dalam bentuk macam mana. Dalam soalan ni dia bagi tahu tentang papan kenyataan berbentuk segi 4 tepat kan. Jadi kita pun lukislah segi 4 macam ni. Dan kita letakkan punya panjang dia 2x tolak 1 dan lebar dia x tambah 3. Okey, so apa nak kena buat? Pelajar harus cari dulu dia punya luas, panjang kali lebar. Okey, jadi kat sini kita akan membentukkan persamaan kuadratik, iaitu panjang dia tadi ni x tambah 3, lebar dia 2x tolak 1. Okey, mana tu model lah panjang lebar dulu ke atau panjang dulu, tak kisah mana-mana boleh. Okey, dan letakkan dia punya jumlah luas tu di sebelah kanan. Okey, kemahiran membentuk ungkapan ataupun persamaan kuadratik sangat penting untuk calon-calon mengetahui supaya anda dapat menyelesaikan soalan kuadratik dengan baik. Okey, kemudian apa nak kena buat? Okey, bentuk persamaan kuadratik. Kita mesti tahu apa bentuk dia. Bentuk dia adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, so kita dapatlah ni kan. Dapatlah dia punya persamaan asal dalam bentuk kurungan ni. Kita dalam bentuk pemfaktoran ni, kita akan darablah, kembangkan dia, kita akan dapat macam ni. Okey, bentuk persamaan kuadratik di mana kita ada ax kuasa 2 iaitu 2x kuasa 2 tambah bx iaitu 5x tambah c iaitu negatif 18 sama dengan kosong. Okey, dan di dekat sini markah ada. Cuba tengok, kalau tadi dia bagi tahu apabila pelajar boleh menerbitkan dalam bentuk formula iaitu panjang darab lebar bagi papan kenyataan tu, maka anda akan dapat 1 markah sini. Kemudian apabila anda berjaya membentukkan persamaan kuadratik, anda akan dapat 1 lagi markah. Okey, so apa lagi? Lepas tu kita fakturkan bentuk tadi tu. Ingat bentuk ni macam ni kan, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Selepas itu anda kena fakturkan letak 2 kurungan macam ni, jangan lupa letak kosong. Anda akan dapat 1 lagi markah. Okey, kemudian selesaikan. Okey, nak guna kalkulator boleh ataupun selesaikan je biasalah. X tolak 2 sama dengan kosong, x sama dengan 2. Yang ni 2x tambah 9 sama dengan kosong. Lepas tu selesaikan, kita akan dapat apa tu? Negatif 9/2 kan. Okey so bila anda berjaya menyelesaikan mendapatkan nilai x, anda akan dapat 1 lagi markah. Okey, dan jawapan akhir ini bergantung pada situasi soalan. Kalau untuk yang basic, persamaan kuadratik yang basic, kita hanya pertama bentuk kuadratik ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Lepas tu kita fakturkan. Lepas fakturkan, kita cari nilai. Kita akan dapat, biasanya kita akan dapat 2 nilai lah. Kat situ kita dapat 4 markah. Bentuk 1, kita fakturkan 1 markah, kemudian 2 nilai x tu, so kita akan dapat 4 markah. Tapi dalam situasi kebat macam ni, ada kalanya dia nak jawapan akhir macam tadi kan, dia nak nilai x. So nilai x dalam ukuran panjang ataupun tinggi, berat sebagainya, mesti kita ambil yang positif. Tak ada ukuran panjang negatif, mesti yang positif. Sebab itu kita ambil x sama dengan 2. Dekat sini kita akan dapat 1 lagi markah. So total adalah 4. Okey, so ingat pesanan saya dalam situasi soalan, dia kadang-kadang dia nak nilai x tu. Cuba tengok logik
situasi soalan tu. Apa dia nak? Kalau tentang ukuran, tentulah kita kena ambil nilai yang positif. So macam ni, kadang-kadang saya tengok pelajar dia terlupa nak letak jawapan akhir. Tengok macam ni kan, dia buat sampai setakat ini saja. Setakat ni je dia buat, sedangkan dia lupa nilai X yang kita nak cari adalah yang positif, X sama dengan 2. Okey, bergantung pada soalan lah, bergantung pada situasi soalan. Mudah-mudahan bantu anda dapat alert lah tentang benda ni. Baik, kita tengok tips yang kedua untuk kita dua. Menulis petua ringkas sebelum menjawab soalan. Ini pun satu hal jugalah. Kadang-kadang pelajar excited nak jawab soalan, tapi kadang-kadang dia stuck tau. Dia boleh, kadang-kadang benda ni tak boleh jangka. Stuck masa exam, benda yang tak boleh jangka, dan kita harap benda tu dapat dijauhkan daripada kita semua. Dan saya harap sangat anda dapat kalau boleh lah tulis petua ringkas lah bagi setiap topik tu sebelum anda belum menjawab. Apakah petua ringkas supaya anda tak cuai? Yang kita nak cerita sekarang ni adalah supaya kita tak cuai. Caranya adalah tulis petua ringkas sebelum menjawab soalan. Catat je dekat ruang soalan tu kan, tulis sikit je, tak perlu sampai sejam kan, ringkas je. Kita nak nama pun petua ringkas, jadi kita tulis petua ringkas untuk kita ingat je supaya tak cuai. Okey, kadang-kadang konsep tu kita tahu buat, tapi kita lupa dia punya orang kata petua lah kan. Arahan ringkas kita lupa, menyebabkan kita salah buat. Rugi sangat rugi. Ingat SPM tu takkan patah kembali dia takkan, orang kata takkan playback. Jadi kita, apa yang kita ada tu yang kita jawab. Mudah-mudahan masa SPM nanti semua yang kita ingat tu dapat diguna pakai masa exam. Contoh soalan ni soalan apa ni? Ini adalah soalan tentang rantau ketaksamaan dalam bab graf fungsi kan. Baik, apa yang saya maksudkan adalah, sebelum kita jawab soalan ni, nampak soalan ni ringkas je, mudah, tapi ada pelajar yang masih silap. Kenapa? Sebab cuai lah. Sebab cuai. Jadi bila sebab cuai, menyebabkan kita hilang markah begitu saja. Sedangkan soalan ni kita boleh buat. Okey, jadi petua yang saya masukkan adalah untuk topik rantau ni, kita kena ingat lah. Tulis dekat, catat sikit dekat kertas soalan tu. Okey, simbol macam ni, simbol lebih besar ni kan. Yang ni maksud dia macam mana? Dia putus-putus kan. Kalau yang macam ni pula, simbol double ni garis penuh kan. Samalah macam ni. Cuba tengok, kalau kita dapat kuasai petua ni, bentuk ringkas je sebenarnya. Cuba tengok kalau simbol tu single, saya istilahkan ni single senang cerita lah. Macam ni, yang ni kan simbol single, ni single, mesti putus-putus. Nampak ni, dia mesti putus-putus. Kalau ni saya istilahkan dia sebagai simbol double. Simbol double ni mesti garis sana adalah penuh. Ingat yang tu je lah. Cuma tambah sikit, dia ada arah tau. Macam ni kan. Kalau yang arah dia macam ni, dia biasanya arah lorekan dia adalah kanan atau atas. Manakala kalau dia punya bentuk apa pula ni, bentuk macam ni pula, yang ni kan, yang ni kurang daripada, biasanya lorekan itu arah kiri atau bawah. Benda-benda macam ni, petua macam ni anda harus ingat lah. Saya rasa penting bila masuk ke dalam dewan, tak boleh bawa nota tau. Ingat jangan bawa nota. Jadi kita bawa memori kita, keingatan kita. Bila jumpa soalan macam ni, contohnya macam tadilah soalan rantau ni, kita tulis kejap petua dia. Okey, simbol lebih besar ni lorekan dia atas kanan, yang kurang ni lorekan dia kiri bawah. Tengok, tapi jangan lupa yang simbol single putus-putus, simbol double garis penuh. Jadi dengan adanya petua itu, mudah-mudahan dapat mengelakkan anda cuai ataupun berlakunya kesilapan yang kecil, yang menyebabkan anda tak dapat markah penuh. Yang kita nak sekarang ni adalah anda dapat menjawab soalan itu dengan baik dan dengan markah penuh. Sebab itu kita bagi tahu mesti tulis petua ringkas sebelum kita menjawab soalan. Okey, jadi lain bab, lain lah petua dia. Jadi anda dalam tempoh 2 minggu ni cuba tengok apakah petua yang anda boleh ingat ringkas, dan bila kita masuk dalam dewan, kita boleh terus letak ataupun catat sikit dalam soalan sebelum kita menjawab soalan itu. Okey, baik. Ini bahagian akhir, bahagian akhir saya lah.
Okey, tips. Saya senaraikan di sini ada 10 tips untuk cemerlang dalam SPM Matematik. Okey, bagi siapa yang ingin kecemerlangan dalam SPM Matematik, inilah masanya. InsyaAllah dalam tempoh 2 minggu ni, saya doakan anda dapat mencapai impian. Okey, mencatat kecemerlangan. Maksudnya dapat A lah dalam SPM Matematik. Tak mustahil kan? Okey, yang pertama apa? Yang pertama adalah kuasai kemahiran menggunakan kalkulator. Kalkulator sangat penting. Kalkulator ni sangat penting. Ada banyak kemahiran ataupun banyak soalan yang hanya guna kalkulator je. So kemahiran kalkulator ni sangat penting. Di samping kita pastikan kalkulator kita ni berfungsi lah. Kan? Kita mahir tapi kalkulator tak berfungsi, tak guna juga kan. So kena pastikan tu kalkulator kita berfungsi dengan baik, dan kena explore pelbagai teknik kalkulator, pelbagai teknik menggunakan kalkulator supaya anda dapat menggunakan masa yang begitu baik sekali semasa SPM nanti. Okey. Yang kedua apa nak kena buat? Yang kedua tips ni adalah biasakan diri buat latihan ikut masa sebenar. Okey, baik. Kita faham di rumah sekarang ni ataupun di sekolah anda tak banyak masa. Okey, cuma paling kurang pun cuba set masa. Katalah anda nak jawab ke tahap 1. Okey, hari tu anda nak ulang kaji ke tahap 1. Cuba set masa. Berapa soalan yang anda nak jawab? Katalah ke tahap 2 awak nak jawab dalam 4 soalan. So set lah. Cuba bayangkan satu soalan adalah purata masa adalah 1 minit 9 saat. Jadi awak set dah untuk satu soalan tu, cuba jawab dalam masa 1 minit 9 saat. Kalau kita nak buat 4 soalan, kita pastikanlah kita set masa begitu. Okey, tak semestinya kena menghadap 1 jam suku untuk kata 1, lepas tu kena menghadap pula 2 jam 30 minit untuk kata 2. Tidak semestinya begitu. Kita set masa ikut purata masa. Untuk ketah 2 pula, kalau nak buat ulang kaji ketah 2, okay, ingat ketah 2 purata masa satu soalan 10 minit. Cubalah anda buat 10 minit. Dapat tak? Kalau dapat kurang 10 minit, lagi bagus. Sebab masa yang ada tu kita nak top up untuk bahagian B. Ketah soalan graf, soalan penjelmaan, soalan pelan, itu perlukan masa yang lebih. Jadi penting untuk anda dapat menguasai soalan di kertas 2 bahagian A. Kalau dapat ikut masa benar ataupun lebih jimat masa lebih tu, ataupun lebih kurang masa daripada 10 minit, lagi bagus. Kerana masa yang ada tu kita boleh buat semakan akhir, ataupun kita boleh gunakan masa yang lebih tu untuk bantu bahagian B. Okey, jadi cuba untuk buat latihan ikut masa yang sebenar. Yang ketiga adalah kuasai soalan kertas 2 bahagian B. Ini satu petua mana-mana cikgu pun akan bagi tahu. Bahagian B adalah lubuk markah anda. So pastikan anda tidak melepaskan peluang, kerana setakat yang saya tahu bahagian B ni belum lagi dikebatkan. Kita harapkan begitulah. Jadi bila tak dikebatkan, itu peluang anda untuk pastikan anda dapat markah. Sebab markah bahagian B ni, jangan lupa banyak markah tau. 12 markah bagi satu soalan. Kalau dah ada 4 soalan di kertas 2 bahagian B tu yang kita jawab, kan, insyaAllah boleh lulus dengan mudah. Jadi bahagian B tu jangan diabaikan. Cuba kuasai. Kalau boleh setiap hari mesti ada buat bahagian B, supaya kita mahir. Okey, kita mahir dan kita dapat jawab dengan cemerlang. Okey. Yang keempat, beranikan diri untuk menjawab soalan kebat dengan lebih kerap. Okey, dalam SPM soalan kebat tak boleh lari. Di kertas 1 ada soalan kebat, kertas 2 bahagian A pun ada soalan kebat. Tak boleh lari. Terutama bahagian contohnya bahagian macam soalan di kertas 2 bahagian A, soalan perimeter dan luas, soalan isi padu, soalan kuadratik, semua dalam bentuk kebat dah sekarang. Okey, dalam situasi yang kebat. Jadi kita harus biasakan diri. Okey, sampai bila kita nak takut kan? Jadi kita cuba biasakan diri untuk menjawab soalan kebat dengan lebih kerap. Mudah-mudahan kita dapat biasakan diri untuk berdepan dengan soalan kebat. Dan kena ingat, soalan kebat adalah bukan soalan yang susah. Soalan kebat, dia soalan tu yang bukan rutin. Dia rumit sikit. Tetapi kita boleh jawab. Basic yang sama, cuma situasi tu berlainan. Mungkin kebat ni dia melibatkan situasi harian yang berada di sekeliling kita. Itu je. Okey, dan dia bukannya semestinya kena susah. Soalan kebat ni bukan semestinya aras tinggi. Dia cuma dia punya situasi soalan tu agak sedikit berlainan daripada yang biasa kita jumpa. Okey, yang kelima, rajin bertanya dengan guru atau rakan. Dalam tempoh 2 minggu ni, rajinlah bertanya dengan guru. Kalau ada soalan yang tak dapat dijawab ataupun yang masih tak faham, tanya dengan guru. Begitu juga kalau ada rakan yang boleh membantu kita, kita tanya rakan kita. Jangan kita paksa diri kita untuk selesaikan seorang diri.
Sedangkan kita ada rakan yang boleh bantu. Okey, gunakan rakan, gunakan guru, peluang yang ada tu untuk membantu kita meningkatkan kefahaman kita bagi setiap soalan yang kita tak faham. Okey, yang keenam, buat pembetulan bagi jawapan yang salah. Ini penting. Bila kita buat ulang kaji, bila kita berdepan dengan ada soalan yang kita jawab salah, jangan kita biarkan. Kita buat pembetulan. Buat pembetulan dan kita tengok kat mana kita salah. Kena pasti punca dia. Okey? Ni nombor 7. Petua nombor 7 adalah kaji punca kesalahan dalam jawapan. Bila kita dapat jawapan salah, pertama kita jangan patah semangat. Tengok kat mana kita salah. Okey, dekat adakah disebab konsep ataupun kecuaian. Kena pasti dulu punca dia. Jadi kita buat pembetulan supaya kita dapat penambahbaikan, berlakunya penambahbaikan dalam kita punya peperiksaan nanti, insya-Allah. Yang ke-8, ulangi jawab soalan yang sama pada waktu yang berbeza. Okey, katalah kita dah jawab soalan kuadratik, salah kan? Kita pun buat pembetulan. Lepas tu kita salin soalan tu pada kertas kosong dan kita jawab pada hari, mungkin hari lusa sebagainya. Kalau kita jawab hari ni, kita dah salah, kita tunggu hari yang berikutnya, mungkin lusa ke sebagainya kan, kita jawab semula. Okey, jawab semula. Jadi insya-Allah kalau kita biasa cara macam ni, kita akan dapat berdepan dengan soalan SPM dengan tenang dan kita tak cuai lah, sebab kita dah buat semula, kita dah buat berkali-kali. Kadang-kadang kita boleh hafal lah track jawapan tu. Okey, itu yang harus kita buat. Okey. Dan yang ke-9, semangat juang mesti kental. Bila matematik ni, bila berdepan soalan susah, ada kalanya kita mudah give up. Okey, jangan, dalam istilah peperangan SPM tidak ada istilah give up. Kita harus terus berjuang. Walaupun susah mana soalan pun, kita akan terus berjuang sebab tidak ada pilihan lain. Okey, tak ada pilihan lain. Kita mesti menang. Okey. Jadi semangat mesti kental. Walaupun kita rasa macam give up, tak boleh nak buat, ada solution dia. Tanya dengan guru, guru akan bantu. Tanya dengan rakan akan bantu. Okey, tengok video di YouTube ke, insya-Allah boleh membantu. Yang penting semangat mesti kental. Dan yang terakhir adalah doa untuk kejayaan. Okey, doa penting. Mula pada sekarang ni, bagi yang Muslim, rajin buat solat hajat. Okey, doa setiap malam, setiap ketika, diberikan, moga Allah berikan kita kejayaan. Okey, doa tu penting dan jangan lupa minta restu daripada ibu bapa, ahli keluarga, rakan-rakan, guru sebagainya, minta restu mereka, restu perjuangan daripada mereka. Mudah-mudahan dengan doa mereka itu dapat membantu kita. Okey, dapat membantu kita menjawab soalan SPM matematik dengan tenang dan cemerlang. Ini pengalaman saya pengalaman saya sendiri. Bila kita nak ambil SPM, saya berdoa, lepas tu saya minta ibu bapa, mak saya doakan, ahli keluarga doakan, dan saya minta di sekolah selain pada guru-guru, saya minta juga pengawal keselamatan ataupun tukang kebun. Tukang kebun pun saya minta doakan. Saya minta doakan untuk saya untuk SPM. Okey, dan alhamdulillah masa SPM berlangsung, kita dapat ingat apa yang kita dah hafal tu, kita ingat. Itu berkat doa tu. Nampak? Berkat doa tu jangan main. Doa tu kan senjata orang Islam. Doa tu adalah senjata orang mukmin. Jadi penting doa tu. Jadi bila kita lebih ramai orang berdoa untuk kita, insya-Allah bila kita dalam keadaan yang keliru, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang stuck, insya-Allah datanglah bantuan itu pada ketika yang sesuai, pada ketika yang kita kehendaki. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian saya dengan anda pada malam ini. Mudah-mudahan dengan segala tip yang saya dah kongsikan dapat membantu anda mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi SPM, khususnya bagi matematik. 2 minggu daripada sekarang, ada masa lagi, insya-Allah. Saya yakin anda boleh buat yang terbaik. Okey, kita buat yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sekolah, okey, untuk memastikan kita dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, khususnya bagi matematik. Saya Cikgu Azmi mendoakan anda semua calon-calon SPM 2020 dapat menjawab soalan SPM matematik dengan baik, dengan tenang, dengan cemerlang, dan akhirnya saya doakan anda akan memperolehi keputusan yang cemerlang, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, jadi sekian, jumpa lagi. Selamat menjawab SPM untuk semua calon-calon SPM 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua.